tempatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera buat anda penonton setia Wanita hari ini. Salam 3 Ramadan untuk anda. Harapnya anda masih lagi kekalkan positivity untuk kita habiskan ataupun kita selesaikan untuk hari ini. Sahur tadi makan apa, Fatih? Saya nasi goreng sahaja. Nasi goreng. Dan anda di rumah pula bagaimana? Apa yang anda telah makan untuk sahur pagi tadi? Anda boleh kongsikannya bersama kami, dan sekiranya anda ada menu-menu ataupun resepi-resepi special yang anda ingin kongsikan bersama kami, kongsikan sahaja. Mana tahu rakan saya boleh cubanya untuk sahur ataupun hilang idea nak masak apa. Ada juga orang kata idea-idea baru ataupun resepi baru yang boleh kita cuba. Ya, betul. Dan juga sekiranya anda menyambut hari-hari istimewa anda, hari lahir ke ulang tahun perkahwinan, seperti rakan saya semalam adalah hari lahirnya. Selamat hari lahir, Fatih. Terima kasih. Makin orang kata berseri-seri, makin muda lah. Kami ucapkan selamat ulang tahun perkahwinan dan juga selamat hari lahir kepada anda semua yang menyambutnya. Dan pastinya hari ini perkongsian baru untuk anda penonton kami, dan ini sebenarnya kita nak kongsikan antara behind the scene ataupun di sebalik tabir berkenaan dengan filem Reza. Apa kata kita saksikan terlebih dahulu. Tampil dengan genre filem romantik komedi aksi, filem Reza arahan Ahmad Idham bakal menemui penonton pada hujung tahun ini. Filem terbitan Grand Billion Studios yang berhad ini mengisahkan watak Reza, lakonan Alif Satar yang berubah sekelip mata selepas menyelamatkan Mira yang dilakonkan oleh Sofia Al-Barakbah dan dijumpainya di dalam bonet kereta. Jadi apa yang saya cuba target kat sini, kita nak buat satu filem yang feel good and then at the same time juga entertainment value in term of the comedy pun kita cuba ketengahkan, because kita tahu Alif dia punya kekuatan jelah sweet-sweet. Cerita ini tajuk dia Reza, Alif is Reza, dan Reza ini yang akan drive the story. Alif boleh cakap dalam 95% memang Alif buat sendiri. Kita ada a very good stunt team yang bekerjasama on set. Dengan kita ada drift team lah, nak bawa motor lah. Alif sendiri pun memang boleh bawa motor, memang boleh ada sikit bawa kereta, nak buat fighting pun boleh. Tapi ada risiko-risiko yang Abang Idham rasa okey, ini biar orang lain buat dulu, yang very untuk beberapa shot sajalah. Tapi alhamdulillah Alif seronok bila dapat buat stunt sendiri. Walaupun lepas tu sakit-sakit badan juga, tapi insya-Allah dia harap berbaloi lah nanti. Yes, sebelum ni Sofia bawa watak yang macam lembut, ayu-ayu macam tu. Yang ni watak dia lasak sikit compared to my previous character semua. And sebab tu lah Sevenia ni nampak. So yeah, it's a good experience lah sebab Sofia dapat buat fight scene sendiri. And it's quite mencabar lah untuk someone yang tak pernah ada experience untuk hands on fight kan. So agak mencabar untuk Sofia. Kita biasa melihat produk terakhir sesebuah filem itu, tapi inilah antara usaha-usaha di sebalik pembikinan sebuah filem sampai ada yang terluka. Itu antara cabaran-cabaran untuk jadi pelakon kot. Dan saya rasa Fatin, cabaran sebagai pelakon juga sewaktu bulan puasa ni kan, sewaktu mereka ada penggambaran dan sebagainya, mereka masih lagi harus melaksanakan tugasan mereka pada masa yang sama, berpuasa dan mengekalkan kesihatan mereka dalam tahap yang terbaik. Itu yang sebenarnya kita nak bantu juga, bukan sahaja pelakon tetapi anda di rumah yang mana hari ini kita nak powerkan berkenaan dengan penyakit bulan puasa. Kalau pelakon mungkin ada cabaran-cabaran ketika menjalani penggambaran sambil mereka berpuasa. Tapi ada juga di rumah yang mungkin mereka mengalami masalah kesihatan tetapi nak sangat berpuasa. Apa sebenarnya yang mungkin boleh kita bantu? Dan juga untuk ibu bapa yang untuk memberikan pendedahan kepada anak-anak supaya tak adalah kesan-kesan kesihatan kepada anak-anak kan. Kita nak cuba tahun pertama berpuasa. Ya, betul. Jadi hari ini kami nak mengajak anda untuk bersama kami dalam perbincangan
perbincangan ataupun perkongsian bersama dengan dua tetamu kita, seorang di studio dan seorang lagi akan bersama kami dalam talian. Jadi tujukan soalan anda, sama-sama kita ketahui bagaimana untuk kita kekalkan tahap kesihatan yang optimum sewaktu bulan puasa ini. Ya, jadi jangan ke mana-mana. Selepas ni kami akan bawakan penyakit bulan puasa. Wanita hari ini, wanita hari ini. Lah yang, saya nak bagi tahu you daripada mula puasa sampai sekarang you tak pernah pun nak cuba puasa. Boleh je yang doktor cakap tak mudarat baby dalam kandungan tu kalau you puasa. You tahu tak, I dah pernah try puasa tahu. Tapi tak boleh. Yang ada, I malah muntah-muntah. Lepas tu, I masuk angin. Lepas tu, tak boleh ya. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Amalan berpuasa telah diketahui dapat memberikan pelbagai kelebihan kepada kesihatan manusia. Namun begitu, perubahan pada corak pengambilan makanan dan minuman pada waktu siang boleh mengakibatkan berlakunya pelbagai masalah kesihatan kepada sesetengah individu. Antara penyakit yang lazimnya berlaku ketika berpuasa adalah masalah pencernaan, sembelit, masalah gastrik dan GERD, sakit kepala atau migrain serta pedih ulu hati. Selain itu, terdapat juga segelintir individu mengalami sistem dehidrasi yang teruk dengan berlakunya beberapa gejala seperti tekanan darah rendah, mulut terasa kering, pening dan mual ekoran fenomena cuaca panas yang melanda negara. Jelas dapat dilihat pemakanan yang sihat dan seimbang ketika berbuka dan bersahur perlu dititik beratkan oleh setiap individu agar dapat berpuasa dengan lebih lancar dan selesa tanpa sebarang kesakitan. Namun persoalannya, apakah antara langkah yang boleh diambil bagi mengelakkan berlakunya masalah ini dan siapakah antara golongan yang diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa? Okey, itu sedikit laporan yang disediakan oleh Ain berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini. Jadi tumpukan perhatian anda berkenaan dengan intipati apa yang kita akan kongsikan. Dan hari ini kita nak perkenalkan tetamu kita di studio. Kita bersama dengan Dr. Megat Muhammad Amirul Amza Megat Hashim selaku pakar klinikal perubatan keluarga Jabatan Perubatan Rawatan Utama PPUM. Dr. Amirul. Ya, saya. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, baik. 3 Ramadan? 3 Ramadan masih berpuasa. Alhamdulillah. Masih berpuasa, harus berpuasa. Harus, wajib. Wajib berpuasa. Okey, baik. Doktor bercakap mengenai puasa dan topik kita pada hari ini mungkin masalah kesihatan yang dialami sewaktu bulan puasa kan. Sebelum kita mengupas mengenai antara masalah-masalah kesihatan, mungkin doktor boleh kongsikan. Ramai mungkin tahu dari sudut agamanya kenapa wajib berpuasa dan sebagainya. Tapi dari sudut kesihatan, apakah kebaikan seseorang itu berpuasa, doktor? Okey, baik. Banyak kebaikan dia, tapi rasa sebab masa kita singkat kan, yang paling bagus adalah dia memberi kerehatan kepada sistem pencernaan kita. Sebagaimana kita tahu kan, sistem pencernaan kita ni bermula daripada mulut, masuk kepada tekak kita, salur pernafasan, pergi ke perut. Waktu itu penghadaman sudah mula berlaku. Asid dalam perut akan cernakan makanan, pergi kepada usus kecil, pergi usus besar, dan waktu itu penyerapan nutrien semua berlaku. Dan proses ni berlaku sepanjang masa. Okay. Masalah orang kita sekarang makan tak tentu masa kan. Pagi ada, malam ada, tengah malam pun ada pergi kedai mamak kan. So sepanjang 365 hari kita membebankan perut kita, sistem pencernaan kita untuk keep on makan. Tapi bulan puasa ni sebab kita kena berpuasa, kita memberikan kerehatan. Dan kajian telah menunjukkan banyak manfaat dia. Pertama sekali, dia mengurangkan oksidatif stres. Stres disebabkan oleh radikal oksigen spesies dalam badan kita, mengurangkan inflamasi radang. Okey. Nombor 2, dia mengurangkan berat badan. Dan nombor 3, saya nak sentuh yang paling penting, untuk perokok dan pengguna vape luar sana mungkin boleh gunakan bulan Ramadan ni untuk menjadikan satu poin untuk berhenti. Disebabkan ada tuntutan agama, kewajipan untuk berpuasa, melarang diri daripada lapar dan dahaga, termasuk perkara batal puasa, termasuk rokok kan, kena gunakan bulan tu untuk berhenti puasa. Dan kajian-kajian menunjukkan keberkesanan orang berhenti merokok waktu bulan puasa lebih tinggi. Itu melalui kajian lah. Dan saya suka sangat antara manfaat selain daripada kita menahan kata nafsu dan sebagainya, ada juga manfaat yang boleh kita guna pakai dan mengambil peluang sewaktu bulan Ramadan ini. Tapi selalunya doktor, kalau bercakap mengenai bulan Ramadan ini, kita semua rasa teruja untuk kita nak berpuasa kan. Tapi bagaimana peluang
perlu untuk mereka yang mungkin mengalami masalah kesihatan, terutama masalah gastrik dan juga sakit kepala disebabkan berpuasa ni. Apa sebenarnya cara yang terbaik untuk mereka menjalani puasa dengan baik, doktor? Alright, okey, kita pecahkan kepada dua benda lah, gastrik dengan sakit kepala tu kan. Gastrik ni disebabkan oleh perut kita, kan macam saya sebut tadi adalah organ pencernaan penghadaman pertama. Makanan bila masuk dalam perut akan dihadamkan oleh asid-asid perut. Dan asid-asid perut ini sentiasa dirembeskan regardless of ada makanan ataupun tidak ada. Kalau ada makanan lagi banyaklah. Tetapi kalau perut itu terlalu kosong, memang gastric acid tu masih lagi akan keluar. Dan instead of menghadamkan makanan, dia akan menyebabkan erosion ataupun luka kepada dinding perut dan menyebabkan pembengkakan. Itulah simptom-simptom gastrik. Pada masa yang sama juga, kita punya salur pemakanan ni ada pintu untuk menghalang daripada asid tu naik ke atas. Reflux kan. Orang yang berat badan dia besar, berat, pintu ini tidak berfungsi dengan baik. So, bila dia berpuasa, asid tu tak boleh cerna makanan. Lepas itu asid tu, pintu pula tak elok, dia akan naik dan menyebabkan simptom reflux. Bagaimana cara nak menangani perkara ini? Sepatutnya dia bermula sebelum bulan puasa. Kita kena train dahulu badan kita. Kalau sebelum ni kita keep on bagi makan, perut kita tak biasa kosong. Badan kita tak biasa regulasi asid dengan keadaan kosong tu. Tapi kalau katakan waktu dah masuk bulan puasa, ada tanda-tanda gastrik tu, jangan paksa diri buka puasa. Ada ruksah di situlah. Okey. Tetapi kena ingat, cuba. Dan kalau katakan untuk sahur tu, ambil selewat-lewat yang mungkin dan pilih makanan-makanan yang boleh tahan lama dekat dalam perut lah. Untuk migrain pula, boleh saya sambung? Boleh, silakan doktor. Untuk migrain pula, sebenarnya dia bukanlah betul-betul migrain. Pening kepala disebabkan berpuasa ni tiga sebab utama lah. Migrain mungkin salah satu, tapi tiga sebab yang lebih common. Nombor satu sebabnya caffeine withdrawal. Suka minum kopi, bulan puasa tak dapat kopi. So dapat caffeine withdrawal dan satunya adalah headache lah, sakit kepala lah, satu simptom dia. Lagi dua, yang pertama adalah hypoglycemia. Hypoglycemia tu kurang gula yang sangat-sangat, salah satu tanda dia adalah sakit kepala. Dan yang ketiga dan paling common adalah dehydration. Silakan. Tadi kopi, kalau teh macam mana? Kalau saya suka teh. Tapi ada juga kadang-kadang sakit kepala tu, kenapa? Betul, sebab dalam teh pun ada caffeine. Baik, yang ketiga tadi doktor? Dehydration. Dan dehydration ni selalu berlaku sebab waktu bulan puasa kita cuba macam-macam makanan, kita cuba macam-macam ramuan yang manis, minuman sebut yang viral. Okey. Contohlah, kita pergi kat kedai waktu bazar Ramadan kan, boleh kata almost 90% semuanya lebih garam. Betul. Dan garam-garam ni bila masuk dalam badan kita, dia akan menyebabkan kencing lebih banyak. Minum air yang manis-manis pun gula akan keluar melalui kencing, akan menarik air itu dan kencing lebih banyak. Efek dia adalah pada esok menyebabkan kita akan kencing banyak, badan senang dehydrated. Baik. Jadi doktor, ada orang mungkin gastrik saja, masalah gastrik saja. Ada orang masalah migraine sahaja. Ada orang package dua-dua sekali. Jadi apakah yang harus mereka lakukan mungkin sewaktu sahur dan berbuka, ataupun perkara-perkara yang harus dielakkan, makanan yang perlu dielakkan mungkin? Baik. Kita ikut timeline lah, sahur, tengah puasa dengan berbuka. Waktu sahur yang paling penting sekali, waktu sahur tu anjak akan rapat dengan waktu nak masuk subuh tu. Pilihan pemakanan waktu sahur, jangan ambil benda-benda yang karbohidrat saja. Kena pastikan ada sumber protein, sebab protein dia memberikan tenaga dalam jangka masa yang lama. Kena ada juga sayur supaya perut kita penuh dengan fiber dan tidak senang untuk kena gastrik. So, eloknya suku-suku separuh lah. Suku sayur, suku nasi, suku protein, suku nasi, separuhnya sayur. Yang nombor dua, minum air banyak waktu sahur juga. Dan pastikan air itu air kosong majoritinya. Kalau nak minum kopi atau teh boleh, tapi pastikan minum air kosong, ulangkan banyak. Baik doktor, di sini saya nak mencela sekejap. Ada orang kata minum air dan letak garam kat dalam. Garam Himalaya membantu kita. Mungkin doktor boleh kongsikan pendapat. Jujurnya saya tak rasa ada kajian yang mengatakan ia boleh membantu dari segi electrolytes lah, imbalance lah. Sebabnya kita kena faham, kita dapat semua electrolytes ataupun garam galian tu daripada makanan kita. Dan badan kita sendiri ada surplus of garam, sumber garam untuk digunakan. Ada simpanan dan sebagainya. Dan kalau katakan kita letak garam, dia akan menyebabkan kita lagi senang rasa dahaga sebenarnya. Sebab dia akan keluar ke urin, dia tarik air. Itu berkenaan dengan air yang viral baru-baru ini. Macam mana pula dengan kalau kita buka puasa kita dengan kurma, doktor? Tapi sekarang ni dia trend satu yang baru adalah kurma kita letakkan seringam mentega. Baik.
sunnah Nabi sebenarnya. Membantu. Dari segi kesihatannya, untuk buka puasa, yes, saya galakkan buka puasa dengan kurma. Kerana kurma dia memberikan sumber gula yang sangat cepat. Spike gula dalam darah akan cepat lepas makan kurma. Kita kena faham, lepas berpuasa, gula kita mungkin akan makin rendah, khusus kepada orang yang makin tua. Sampai nak dekat buka puasa tu, gula dah sangat rendah. So, kita perlukan satu spike gula yang tinggi, makan kurma. Nabi ajar, makan kurma, minum air, solat dahulu. Kita buat solat kiranya aktiviti fizikal lah. Lepas itu baru kita akan makan makanan lain. Natijahnya hikmahnya kenapa kita galakkan buat benda tu, sebab bila kita dah makan kurma, kita dah ada tenaga untuk pergi solat dan sebagainya. Dan pada waktu itu perut kita dah diisi sedikit dengan kurma, kita tidak akan overeating. Percayalah, kalau katakan kita solat dulu sebelum makan juadah yang penuh tu, kita tak akan overeating. Okey, baik doktor. Dan bercakap mengenai kurma ni, tadi doktor mengatakan yang sugar spike akan tinggi lah kan bila dah makan kurma tu. Adakah ianya boleh dimakan oleh mereka yang menghidap penyakit diabetes juga ataupun harus dielakkan? Doktor tak adalah kejam. Diorang ingat kalau doktor jumpa doktor ni, ini tak boleh makan, itu tak boleh makan. Kita tak kata tak boleh makan, kita kata makan dalam kuantiti yang sederhana. Wasatiyah, bersederhana. So kurma tu kalau setakat 1 biji, isu okey. Paling-paling pun 3 biji. Tapi janganlah kurma mejul yang besar tu 3 biji. Itu dah super macam makan nasi dah nanti. Okey. Dan doktor, kita nak panjangkan soalan daripada tamu kita ini daripada Muhammad Izu. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Adakah elak makanan dalam tin boleh mengatasi masalah gastrik ketika berpuasa, doktor? Yes, betul. Bukan hanya makanan dalam tin, tetapi makanan-makanan yang kita gelar sebagai processed food. Processed food contohnya paling senang, hot dog, nugget, fries, burger. Makanan-makanan yang melalui banyak prosesnya. Pertama, dia banyak garam. Kedua, dia banyak trans fat. Dan kalau ada dalam tin? Pun sama juga sebab makanan yang melalui proses kan. Tapi saya faham golongan ibu-ibu, yang inilah senang nak masak kan. Buka tin, tuang, masak kan. Tapi sebenarnya dia tidak boleh, dia lebih kurang sihat berbanding daripada makanan-makanan natural sebab dia meningkatkan trans fat, dia meningkatkan garam dan dia juga meningkatkan gastrik sebabkan minyak apa semua itulah. Tapi doktor, sebulan puasa tu kalau 3 kali 4 kali tak apalah kan. Again, patah balik kepada kesederhanaan. Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, kita dah sentuh berkenaan dengan gastrik dan juga sakit kepala dan juga apa makanan yang perlu kita elakkan, doktor. Saya nak sentuh juga berkenaan dengan anak-anak kecil kita yang mungkin belajar tahun pertama berpuasa. Apa yang ibu bapa perlu tahu dan perlu elakkan untuk tidak memberi kesan kesihatan kepada mereka. Okey. Pertama sekali kita kena faham selagi anak itu belum mencapai akil baligh, dia tidak diwajibkan berpuasa, tidak berdosa. Tetapi kena train supaya bila dah akil baligh dia dah biasa berpuasa. Untuk training tu saya galakkan dia kena secara berperingkat. Maksudnya kalau katakan jam pertama mungkin sampai pukul 10. Hari pertama sampai pukul 10 je. Mungkin hari ketiga keempat mungkin sampai pukul 1, pukul 2. Bila dah biasa panjangkan tu bolehlah 1 hari berpuasa. Dan kena ajar dia ambil sahur. Bukan hanya disebabkan faktor kesihatan sahur tu, tapi faktor keberkatan. Kita nak ajar budak-budak ni bukan hanya sihat tapi dia faham kenapa kena berpuasa tu. Dan yang paling penting sekali, kena pastikan environment budak nak belajar berpuasa tu menyeronokkan pada mereka. Bukannya kalau kata puasa kita tegur, tapi kita ajak lagi lah. Sebab kita tak nak mereka trauma dengan sakit perut, trauma kena marah dan trauma pergi sekolah dan ada viral baru ni kan, kena marah, kena malukan semua tu. Kita tak nak dia trauma sampai bila besar tak puasa. Ya, betul. We don't want that to happen. Betul-betul kita elakkanlah. Pendedahan awal tu penting, tetapi pada masa yang sama kita berikan mereka pendedahan dalam cara yang harmoni, kondusif supaya mereka dapat juga berpuasa sekurang-kurangnya lah macam doktor katakan tadi 4 jam, 5 jam secara berperingkat lah. Mungkin untuk Ramadan seterusnya mereka rasa excited kan doktor nak berpuasa. Okey, selain daripada kita bersama dengan Dr. Amirul, kita juga bersama dengan Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah selaku pendakwah bebas kita dalam talian lah. Ustaz tak dapat ke studio hari ini. Ustaz, Assalamualaikum. Selamat dengar Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Ceria-ceria selalu Ustaz. Apa khabar? Sihat Ustaz. Suka saya dengar suara Ustaz. Yang dihormati Dr. Muhammad Amirul, apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah sihat Ustaz. Okey, Ustaz macam mana puasa? Selamat diucapkan selamat Ramadan Karim. Mudah-mudahan Ramadan kita diberkati oleh Allah SWT dan bertambah baik dalam bulan Ramadan. Amin. Amin. Okey, Ustaz, dah alang-alang tu nak juga lah ambil kesempatan untuk tanya, kalau kita bawakan topik hari ini kan, kita nak tahu juga bagaimana seseorang itu mereka nak teruskan berpuasa ataupun mereka nak berbuka puasa
mungkin kalau kita melihat dalam keadaan kesihatan yang macam mana membolehkan mereka berbuka ataupun berpuasa, Ustaz? Baik. Ini satu soalan yang baik. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajib mengganti sejumlah hari yang ia telah tinggalkan, yakni qada puasa. Okey, dalam persoalan yang kita bincangkan iaitu apa? Bagaimana sakit? Okey, sakit ni kalau kita lihat, orang yang sakit kena makan ubat. Kalau tak makan ubat akan menjadi mudarat kepada dia, maka dia kena berbuka dan wajib ia qada puasa pada hari yang lain, pada lepas Ramadan lah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang sakit dan tak ada harapan sembuh, maka waktu itulah dia juga kena berbuka dan tidak wajib dia qada puasa nanti pada hari yang lain, tapi dia kena bayar fidyah puasa. Macam tu. Yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang sangat-sangat tua. Macam kita tengah remaja lagi kan, dia orang yang betul, sama-sama tua. Okey. Maka dia tidak ada harapan untuk berpuasa sebab mungkin sangat tuanya, tua renta. Maka waktu itu dia kena berbuka juga dan dia tidak wajib qada puasa pada hari yang lain. Jadi lepas bulan Ramadan, tapi dia kena bayar fidyah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, bagi orang yang kerja berat, yang ni kerja berat ni macam buruh kasar dan sebagainya, dan dia takut waktu dia bekerja tu dalam keadaan panas, terik dan sebagainya, takut kena stroke apa ataupun maknanya dia tenaga hilang, waktu tu dia ada harus untuk berbuka. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat iaitu apa? Dia kena berpuasa terlebih dahulu, dan satu ketika dia dah tak tahan, dia dah memang betul-betul makna boleh mudarat, kalau tak berbuka, dia boleh berbuka. Itu rukhsah nama dia. Dan wajib ia mengganti pada hari yang lain selepas bulan Ramadan. Okey. Okey. Dan Ustaz, mungkin ada juga pesanan untuk ibu-ibu dan anak-anak di luar sana yang mereka tak ada kemampuan untuk berpuasa tapi mereka nak cuba juga untuk berpuasa. Baik. Itu baik. Pertama, kita nak pastikan anak-anak kita ni berpuasa satu je. Jangan ajak anak kita puasa untuk raya. Tapi kita kembalikan, marilah kita berpuasa kerana puasa itu perintah daripada Allah. Jadi kita ambil perintah ini, sama-sama kita berpuasa. Kalau kita tak boleh puasa pada anak-anak yang sampai petang, sampai waktu maghrib, kita ambillah sampai tengah hari ke, sampai pukul 2 ke, sampai pukul 10 pun tak apa. Macam saya ada anak yang kecil pada umur 5 tahun, maka saya pun ajak puasa, lepas tu dia kata, tak boleh puasa, tak apa. Kalau tak boleh hari ni, besok. Kalau tak besok, lusa. Maksudnya kita ajak dia, at least kita beritahu, kita fahamkan dia, ini puasa adalah perintah dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fahamkan mereka lah, Ustaz. Cara kita mendidik mereka sangatlah penting. Baik. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Jazlan. Ustaz tadi sahur makan apa, Ustaz? Ustaz makan apa tadi sahur? Sahur, Alhamdulillah. Saya hanya makan telur dan makan kurma saja. Makanan kesihatan. Bagus ya, doktor? Doktor kata bagus, Ustaz. Alhamdulillah. Selamat berpuasa, Ustaz. Salam keluarga. Ya, selamat berpuasa. Saya ucapkan selamat berpuasa di mana juga anda berada. Kepada muslim-muslimat, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Allah beri kebaikan dalam diampunkan dosa, diberi kita keselamatan, kebaikan, dan Allah kurniakan malam dan qadar. Doa untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua jadi hamba Allah yang dikasihi dan diberkati oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk semua ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Okey, baik. Terima kasih, Ustaz. Baik. Itu dia Ustaz Jazlan. Okey, kita tertarik apa yang dikongsikan Ustaz tu, itu berkenaan dengan kesan ataupun bagaimana untuk kita nak mengganti dan sebagainya. Tetapi doktor, banyak sebenarnya juga bukan selain daripada kita nak sentuh berkenaan dengan migraine, pening kepala, cirit-birit. Dan terbaru apa yang mungkin dikongsikan oleh penonton kita ni daripada Izafir Aziz, ya, tadi kita dah kongsikan makan kurma dengan butter unsalted tapi anak saya cirit-birit. Doktor, dan mungkin sebelum doktor jawab soalan Fatih, saya nak selitkan juga kurma dengan butter ni, apakah fungsi butter? Mungkin kita mereka tidak tahu sebab tadi doktor kata sunnah kan. Tapi sunnah ni adalah bukan sunnah yang membawa kepada syariat lah. Mungkin Ustaz boleh jelaskan lebih lanjut lah sebenarnya. Tapi dia sunnah disebabkan kebiasaan kemanusiaan Rasulullah SAW sendiri. Jadi apakah sebenarnya fungsi butter apabila kita makan dengan kurma dah? Doktor dah cuba dah? Pernah cuba. Okey, saya bercakap dari sudut kesihatan lah.
kurma sendiri mengandungi gula yang banyak, kalori yang tinggi. Bila diletakkan dengan butter, butter itu adalah sumber daripada haiwan. Biasanya butter lah, bukan margarin kan. So bila daripada haiwan, sumber lemaknya tinggi, kolesterolnya juga tinggi dan akhirnya translate kepada kalori yang lebih tinggi. Apabila kita makan, memang sedap. Memang satu tak cukup, nak lebih. Tambah kalau dah sejuk-sejuk dia. Bila dah lebih, kita akan dapat kalori yang berlebihan. Kemudian makan nasi lah pula. Sebab ialah buka puasa tak makan nasi, tak lengkap kan. So menyebabkan kita ada excess kalori, benda itu akan translate kepada kolesterol, lemak dan kenaikan berat badan. So ia tidak sihat. Kalau nak ambil satu cukuplah. Tetapi untuk orang yang ada kencing manis, masalah kolesterol, saya tidak galakkan kerana ia boleh memburukkan kawalan gula dan kawalan kolesterol jika diambil hari-hari. Kalau sekadar nak cuba satu kali, cubalah. Okey. Dan untuk menjawab soalan Fatin tadi dan berkaitan dengan cerit-berit tu. Okey, baik. Saya biasanya bila kita jadi doktor, kita kena tanya selain makan apa semua kan. So saya tak boleh nak bagi jawapan spesifik lah. Tetapi ada setengah orang yang dia sensitif perutnya kepada produk tenusu. Dan kita ingat butter tak adalah produk tenusu juga. Bila dia sensitif akan jadi rengsa perut dan kemudian akan menyebabkan cerit-berit. Dan cerit-berit sewaktu bulan puasa ni boleh dikaitkan dengan satu istilah kita panggil dumping syndrome. Biasanya dumping syndrome ni berlaku selepas surgery, operation yang melibatkan salur pemakanan, contohnya bariatric surgery kan. Tapi kadang-kadang dia boleh berlaku pada orang yang tak ada operation langsung lah. Apa yang berlaku bila dia puasa lama, kemudian dia makan banyak sekaligus waktu buka puasa tu, penuh dalam perut dia dan suddenly apa yang dalam perut tu diriliskan kepada salur usus kecil kan. So benda tu akan laju je lalu usus kita tanpa penyerapan yang proper, akan jadi cerit-berit. Kalau nenek-nenek kita macam perut terkejut. Boleh kata betul. Usus terkejut. Usus terkejut. Baik, doktor, ini pula soalan dari Nurul Atilia. Bagaimana dengan pesakit diabetes dengan darah tinggi untuk berpuasa? Saya pernah berpuasa apabila sampai waktu tertentu saya akan jadi hypo. Adakah ini berbahaya? Okey, baik. Untuk diabetes kita ada guideline sebenarnya dan saya suka nak ajar pesakit saya mnemonik ni lah. Dia Ramadan, RA, risk assessment. Kita kena assess dulu risiko kita untuk berpuasa. Kalau kencing manis kita tak terkawal, kita senang kena hypo ataupun senang kena hyper, gula yang tinggi, ataupun kita on insulin yang macam-macam, risiko berpuasa tinggi, maka doktor akan kata tak boleh puasa sampai risiko dikawal. Itu RA. MA, medication adjustment. Kena adjust medication ikut doktor punya nasihat lah. Kemudian D, diet tu kena betul. Suku-suku separuh is the best diet. Lewatkan sahur, awalkan berbuka. Cuma waktu berbuka, ambil kurma dahulu ataupun kuih, minum air, solat dahulu, baru makan untuk elakkan overeating lah. Kemudian D, kemudian H kan. H adalah kena belajar simptom-simptom atau gejala tentang hypoglycemia, rasa pening, rasa lapar, jantung berdegup seperti kawan kita cakap tadi. Kalau ada, kena berbuka. Cek gula, kalau bawah daripada 4, kena berbuka. Satu lagi kena tahu juga H, hyperglycemia. Kalau katakan gula lebih daripada 13, biasanya dia akan kencing banyak, dia akan rasa sakit perut. Cek gula, kalau lebih 13, itu bermakna gula tinggi, kena buka puasa. Kalau tidak, dia membawa kepada darah berasid. Dan yang terakhir AN, activity at night. Bermakna walaupun kita bulan puasa, jangan elak daripada buat physical activity. Masih kena buat. Kalau siapa yang suka jogging tu, jogging waktu malam. Tapi kalau tak nak jogging pun tak apa, tarawih. Tarawih is also considered a physical activity. Kita dapat pahala siang, kita dapat pahala malam. Lengkaplah hidup kita, insyaAllah. Ramadan. Itu ada tips untuk mereka yang menghidapi diabetes. Kita boleh praktikkanlah kan? Betul. Baik, kita nak ucapkan terima kasih selagi kepada Dr. Megat Muhammad Amirul atas perkongsian berkenaan dengan topik kita hari ini yang saya kira banyak sangat membantu penonton-penonton di luar sana. Terima kasih sekali lagi doktor, dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan Fatin. Kita bukan berdua. Tapi kita bertiga. Bertiga ditemani oleh seorang figura yang cukup hebat. Kami dengan berbesar hatinya ingin memperkenalkan dan juga menjemput YB Fadlina Siddiq selaku Menteri Pendidikan kita. Terima kasih YB bersama kami. Sihat YB? Sihat, alhamdulillah. Dah kesempatan kita nak bertanya jugalah macam mana agaknya puasa. Dah tiga Ramadan ni, bagaimana YB? Sangat sibuk
sibuk khususnya sahur. Kerana saya ada 2 orang anak yang sedang berlatih berpuasa. Yang dalam 1 jam tu baru 2 mulut nasi. Jadi proses tu lambat. Proses sangat bersabar tu lama. Okey, tapi nak tanya juga YB, dalam schedule YB yang cukup-cukup sibuk ni, bagaimana YB menguruskan segala-galanya? Saya tidak fikir saya boleh melakukannya tanpa sokongan daripada keluarga, suami dan semua extended family lah. Jadi maknanya pengalaman itu jadi menjadikan saya sangat appreciate masa bersama keluarga dan semua peranan dalam institusi kekeluargaan itu. Itu yang sekarang ini. Kalau saya nak tanya juga kepada YB, kalau Ramadan ni apa agaknya kenangan-kenangan yang tak boleh dilupakan? Kita mengimbau kembali sedikit. Banyak. Baru pagi tadi saya tulis di Facebook saya tentang puasa si burung kecil. Maknanya merujuk kepada diri saya sewaktu kecil, ada pengalaman maknanya minum air sewaktu ambil wuduk, buka peti ais, buka tutup ya. Dan kemudian asyik tengok jam pukul berapa dan pastinya Ramadan yang paling terkesan adalah tahun yang maknanya kami kehilangan bapa lah. That one kita terasa sangatlah kerana first time berpuasa tanpa bapa. Baik. Itu antara kisah yang aunty jiran saya pernah berkongsi, yang dia balik sekolah dia cuci muka, dia selalu minum air. Minum air. Baik, dan YB, kalau saya pergi bulan puasa ni, saya sangat teruja sebab ada bazar Ramadan. Antara yang saya suka adalah kuih tepung pelita. Kalau YB sendiri, antara kuih-kuih ataupun menu kegemaran? Saya jarang sebenarnya ke bazar Ramadan, tapi kalau ada kesempatan saya mesti cari buah Melaka. Buah Melaka. Senang ke tahulah jumpa? kenapa. Selalu ada. Selalu ada. Tak tahulah kenapa, tapi itulah yang benda pertama yang saya akan cari dan beli. Yang lain-lain tu okey lagi, murtabak, okeylah. Tapi buah Melaka tu tak boleh. Mesti nak juga. Tepung pelita ke apa tidak YB? Tak berapa, tapi buah Melaka itulah. Okey, kalau kami lihat buah Melaka tu akan kami ingat pada YB. Baik. Dan YB, minggu ini juga adalah minggu pertama sesi persekolahan. Saya pasti ibu-ibu dan ayah-ayah juga masih lagi tengah kembali kepada rutin mereka. Pada masa yang sama, apa yang mereka sentiasa fikirkan adalah keselamatan anak-anak mereka. Dan YB juga ingin berkongsi mengenai program Konvensyen Kebangsaan mengenai perlindungan murid daripada eksploitasi seksual. Jangan diam, laporkan keganasan yang akan berlangsung pada 16 Mac ini, iaitu pada hari Sabtu di Shah Alam ya, YB. Dan mungkin juga boleh YB ceritakan mengenai latar belakang penganjuran konvensyen yang akan diadakan ini. Mungkin saya nak mulakan dulu bagaimana idea ini tercetus. Dalam Jemaah Menteri sekarang kita ada 5 menteri wanita. Dan 5 menteri wanita ini sangat garang, sangat tegas dan sangat firm bila bercakap tentang perlindungan kanak-kanak. Jadi apabila ada setiap kali kita bincang tentang isu kanak-kanak, isu wanita, dan 5 pasukan kita ni akan bergabung dan akan sebut kepada Yang Amat Perdana Menteri, kita mesti terus menjadikan agenda perlindungan kanak-kanak ini sebagai agenda utama negara. Jadi rentetan daripada itu, kami khususnya Datuk Yang Berhormat Datuk Seri Azalina berkunjung ke pejabat saya dan kami bincang sebab kami mempunyai kendala masing-masing di peringkat kementerian. Saya mempunyai 5 juta kanak-kanak, 10,000 sekolah. Dalam masa yang sama di peringkat Yang Berhormat Datuk Seri Azalina, dia berhadapan dengan isu-isu laporan, kemudian dakwaan dan kemudian hukuman yang terkait rapat dengan isu-isu pembelaan dan perlindungan terhadap kanak-kanak ini. Jadi kami putuskan dalam mesyuarat tersebut bahawa satu konvensyen perlu dilaksanakan khususnya untuk melindungi kanak-kanak di sekolah. Kerana apa? Kerana kanak-kanak ini terdedah kepada keganasan-keganasan seksual ini khususnya yang bukan saja di rumah tapi mungkin juga berlaku di sekolah yang juga kita perlu tangani dengan satu ekosistem yang kita sebut sebagai sekolah selamat. Dan di dalam sekolah selamat itu segmen utama adalah guru. Jadi tumpuan kita pada konvensyen ini, Sugita dan Fatin ya, adalah untuk memberikan pencerahan, pencerdasan dan juga kefahaman kepada guru bagaimana mereka boleh melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai orang yang melaporkan sekiranya mereka mendapat laporan aduan itu daripada murid-murid. Kelebihan guru ini adalah mereka ini akan menjadi orang pertama biasanya yang akan dapat mengenal pasti kerana murid itu berada dalam kelas mereka. Maknanya ada perubahan. Ya Fatin, perubahan ini obvious. Begitu juga peranan guru kaunseling. Maknanya mereka jugalah yang perlu mendapatkan maklumat, melakukan
sedikit siasatan sebelum menyerahkannya kepada pihak autoriti. Jadi proses itu yang kita nak bagi pencerahan, penegasan kepada guru-guru bahawa mereka mesti melaporkan kepada pihak autoriti. Dia tak boleh sweep under the carpet. Ya. Selagi saya jadi Menteri Pendidikan dan YB Datuk Sri Azlina menjadi Menteri Undang-Undang, kita tegas tak ada kes yang sweep under the carpet. Mesti mengikut proses dan lunas undang-undang dan sebab itu convention ini menjadi begitu signifikan pada hari Sabtu ini. Ya, baik. Sebab secara amnya kalau kita lihat selain daripada menghabiskan masa di rumah, anak-anak kita menghabiskan masa di sekolah. Tak kisahlah sekolah rendah, sekolah menengah ataupun sekolah agama mereka. Baik, dan YB, memandangkan konvensyen ini adalah kerjasama antara bahagian hal ehwal undang-undang dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Mungkin YB boleh kongsikan antara akta-akta perlindungan bagi kanak-kanak dan murid-murid supaya mereka terlindung daripada eksploitasi seksual. Okey, yang menjadi tumpuan kita Sugita ada 3 akta penting. Pertama adalah akta kanak-kanak, yang kedua adalah akta kesalahan seksual kanak-kanak, terhadap kanak-kanak, dan ketiga adalah berkaitan dengan akta saksi kanak-kanak. Dan semua ketiga-tiga akta ini akan menumpukan kepada perlindungan dan tanggungjawab orang yang menerima aduan. Dia dalam masyarakat kita ni, dia ada satu sepertinya yang kebimbangan kita lah adalah ketidakpercayaan pada kanak-kanak. Rule of the thumb dalam kes yang melibatkan kesalahan jenayah seksual kanak-kanak ini, pertama kena percaya mereka dulu. So kita ni ada banyak barangkali masyarakat kita tidak dilatih, tidak terbuka. Jadi kita anggap apa yang diadukan oleh kanak-kanak itu adalah imajinasi mereka, mungkin mainan mereka dan sebagainya. Tak boleh lagi. Dalam dunia hari ini, dengan pendidikan yang mereka dapat, mereka tahu apa yang berlaku pada diri mereka. Dengan pencerahan-pencerahan yang berlaku di sekolah, apa yang diceritakan dalam kurikulum dan subjek di sekolah, mereka tahu apa yang berlaku pada diri mereka. So apabila mereka diganggu secara seksual dan mereka menceritakan kepada seorang dewasa, apatah lagi guru, maka guru itu perlu mengambil tindakan. Jadi 3 akta ini akan dijadikan tumpuan utama kerana inilah yang melibatkan keseluruhan intipati convention kita. Saya suka bila YB mengatakan yang kita perlu percaya pada anak-anak tu, sebab kadang-kadang tone suara kita itu membuatkan mereka takut. Kemudian kita betul ke tak tipu ke tu. Jadi ini membuatkan anak itu rasa alah tak percaya pula pada cikgu ataupun ibu ataupun ayah mereka. Betul, ini adalah satu kata stereotip ataupun apa yang mungkin dipraktikkan dalam kehidupan kita kan. Kita perlu beri ruang untuk mereka meluahkan hak mereka juga. Okey, saya nak tanya juga. Mereka juga ada serba salah Fatin. Macam nak beritahu mak takut mak bergaduh dengan ayah, takut cerai dan sebagainya. Jadi sebab itulah ruang itu, kalau mereka ada ruang lain, maknanya boleh beritahu pada guru, guru pun ambil tindakan. Dan juga pendekatan guru juga memain peranan doktor. Okey, dan sejauh mana YB peranan KPM dalam melindungi murid-murid sekolah daripada eksploitasi seksual, dan juga kita nak memastikan pelaksanaan yang berkesan terhadap garis panduan pengurusan salah laku seksual di institusi pendidikan demi keselamatan dan juga kesejahteraan murid. YB. Okey Fatin. Saya sebelum saya menerajui ke Kementerian Pendidikan Malaysia, 20 tahun saya adalah aktivis wanita dan kanak-kanak. Jadi pengalaman itu saya lihat kita bergelumang dengan isu-isu ini setiap hari, dan kita memerlukan iltizam di peringkat kepimpinan tertinggi negara untuk bercakap tentang isu ini. Jadi sebab itu saya dan YB Datuk Sri Azlina menjadikan ini komitmen tertinggi kami bagi kanak-kanak. Jadi di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia sebenarnya kita mempunyai satu agenda besar yang saya sebut awal tadi, sekolah selamat. So dalam segmen sekolah selamat ini, salah satu segmen penting adalah terkait rapat dengan perlindungan kanak-kanak itu sendiri. Jadi sebab itu saya fikir KPM harus menerajui inisiatif ini dalam konteks memastikan ekosistem sekolah selamat itu. Yang kedua adalah kita ni banyak dalam KPM ni banyak division. Kita ada sukan, kita ada seni dan sebagainya. In fact, kerjasama kita dengan Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan, YB Hanayo juga menjadikan kod sukan selamat menjadi agenda utama dalam meneraju sukan di peringkat KPM. Jadi dalam kod sukan selamat juga bercakap tentang perlindungan kanak-kanak sekiranya berlaku juga kesalahan-kesalahan ataupun jenayah seksual dalam konteks sukan. Ini cerita biasa kita dengar kan Sugita, jurulatih lakukan maknanya jenayah seksual terhadap anak-anak kita dan sebagainya. Baik. Yang paling penting juga adalah kita baru saja luncurkan pertengahan ataupun hujung tahun lepas garis panduan menangani gangguan seksual dalam institusi pendidikan. So kita tak boleh lagi sifatnya denial dalam isu ini. Ramai orang kata maknanya lepas ni banyaklah kes. Saya fikir dengan adanya
komitmen satu. Yang kedua adalah ruang untuk mereka membuat aduan. Ya. Yang ketiga adalah proses itu. Sebab di peringkat KPM ini, apa yang kita nak tegaskan, Fatin? Bila ada aduan, kita dah tetapkan dia punya proses. 137 dalam masa 1 hari apa yang berlaku. 3 hari apa laporan yang kita terima. 7 hari selesai. Tindakannya apa? Jadi 137 ini akan menjadi formula kita untuk penyelesaian kes. Kita tak nak kes-kes yang tertangguh. Yang kita bimbang, apa yang saya dan Datuk Seri Azaliana bimbang adalah kes kanak-kanak ini mengambil masa yang lama. Dan kita tak boleh, maknanya dia terlalu mengambil masa sehingga kanak-kanak ini kadang-kadang tidak mahu meneruskan kes. So itu yang paling menyedihkan kita. Ya, menarik balik report polis misalnya, ya, itu sangat menyedihkan bagi saya. Dan apabila sampai satu tempoh tu mereka pun dah tak boleh nak lalui lagi proses mahkamah. Jadi semua ini saya fikir perlukan sokongan ekosistem yang lebih kuat dari segi undang-undang, termasuklah dari segi komitmen untuk kita memberikan kesedaran kepada guru-guru dan anak-anak murid kita khususnya. Baik. Dan yang pasti kita tidak mahu kes dilaporkan, itu yang pasti kita mahu, the end goal orang kata kan, YB. Dan bagaimana pula YB melihat akta-akta yang ada ini, apakah langkah intervensi di peringkat sekolah bagi kanak-kanak di bawah umur 18 tahun supaya mereka faham dan mereka tahu okey, ini adalah satu jenayah sebenarnya, kes-kes rogol, cabul dan liwat dan sebagainya. Satu adalah program kesedaran di kalangan kanak-kanak itu sendiri. Maknanya kanak-kanak ini dengan kerjasama daripada Menteri Pembangunan Keluarga dan Wanita, Datuk Seri Nancy Shukri. Nampak tu, sebab saya kata saya kena susun ni semua voluntary sebut. Sebab memang ini peneraju utama ya. Jadi kami telah melaksanakan program advocacy ya, menangani gangguan seksual di sekolah. Program ini kita laksanakan besar-besaran. Jadi khusus tumpuan kita adalah kanak-kanak. Memberitahu mereka apa bad touch, maknanya good touch, dan bagaimana mereka harus memulakan keberanian itu dengan sokongan yang ada. Siapa sokongan mereka di sekolah? Pastilah guru-guru kaunseling, guru-guru kelas mereka, dan rakan-rakan yang mereka percayai. Ya. Jadi sebab itu kita nak bagi tumpuan juga kepada menambah bilangan guru kaunseling. Kita memang sedang berikan tumpuan kepada penambahan guru kaunseling ini kerana kita tahu dalam keadaan sekarang isu-isu yang terkait rapat dengan bukan saja gangguan seksual tapi juga isu-isu kemurungan misalnya, mental health misalnya juga meningkat. Jadi keperluan maknanya guru-guru kaunseling ini sangat tinggi. Begitu juga dengan satu segmen yang selalu kita lupa, kanak-kanak keperluan khas. Mereka juga selalu diganggu dan menjadi mangsa yang mudah untuk gangguan-gangguan bersifat seksual ini. Jadi sebab itu guru-guru kaunseling untuk murid-murid keperluan khas juga kita tambah. Jadi intervensi kaunseling, intervensi psikososial ini sangat penting. Jadi tempoh yang mereka ada sementara misalnya mereka dibawa ke OCC untuk diperiksa oleh pasukan perubatan, sesi-sesi psikososial juga mesti berlaku. Sokongan di sekolah juga mesti berlaku. Dan bagaimana nak mengawal dalam sekolah itu. Berita-berita mereka diperlakukan jenayah begitu kan, juga memerlukan sokongan. Jadi peranan KPM ini sangat krusial di peringkat untuk menangani dan intervensi dari segi kawalan dalam sekolah, kemudian maknanya advokasi dan juga proses itu memastikan dari segi siasatan itu berlangsung mengikut proses di peringkat autoriti. Berjalan lancar, YB ya? Ya, mesti. Okey, dan di hujung ni mungkin kita nak tanya juga, kita nak ambil kesempatan juga untuk nak tanya juga apa fokus usaha daripada KPM untuk membendung gejala negatif dalam kalangan murid termasuk salah laku seksual, YB, dan juga apa harapan YB sendiri untuk inisiatif convention kali ini? Saya maknanya harapan saya cukup tinggi pada konvensyen ini kerana macam mana saya sebut tadi, ini adalah inisiatif dan komitmen kerajaan madani yang cukup besar dalam melindungi anak-anak kita. Dalam masa yang sama, saya fikir penting juga untuk saya membuat penegasan bahawa dalam konteks KPM sendiri, kita selepas kita sudah pun luncurkan garis panduan mengenai isu gangguan seksual di institusi pendidikan kita ini, akan kita turuti dengan garis-garis panduan yang lain seperti pendidikan reproduktif untuk memberikan kesan yang sama. Maknanya mereka tahu apa yang berlaku pada diri mereka, apa jenayah-jenayah yang mesti mereka tahu ia adalah sebahagian daripada jenayah seksual dan penindasan terhadap wanita, dan kemudiannya juga maknanya siri-siri pencerahan ini terus berlaku. Barangkali juga saya nak bagi penegasan juga tentang
perlindungan terhadap kanak-kanak lelaki yang jarang kita bincangkan sebenarnya. Beri penekanan di institusi-institusi tafiz, di sekolah-sekolah barangkali yang semuanya anak lelaki juga ada berlaku kejadian-kejadian jenayah seksual ini. Yang juga sebenarnya anak-anak lelaki ini juga sebenarnya adalah satu cabaran juga untuk bagaimana kita nak bercakap dengan mereka tentang perkara-perkara ini. Jadi kita ada pengalaman itu. Dan maknanya ada pengalaman menguruskan kes begitu. Jadi convention ini adalah untuk memberikan penjelasan, penegasan dan pastinya juga tentang pencerahan lah kepada masyarakat, khususnya warga pendidik untuk menangani isu-isu kes seperti ini. Kita tak nak dalam satu masa nanti kerana kita tidak menerima laporan, tak percaya pada laporan itu dan ia menjadikan maknanya memberikan kesan kepada kanak-kanak tersebut. Sedangkan tanggungjawab yang diberikan oleh dalam akta ini untuk mana-mana orang termasuk guru, peguam, doktor yang menerima aduan tersebut ataupun laporan dakwaan gangguan seksual tersebut ataupun jenayah seksual tersebut mesti melaporkan kepada pihak autoriti. Itu yang kita nak. Okey, kita ada berbaki masa lagi. Mungkin YB boleh kongsikan apakah langkah-langkah KPM bagi menyokong mangsa salah laku dan juga perancangan KPM di masa hadapan YB. Saya ingat antara yang terkesan yang akan kita laksanakan adalah susul tindak daripada convention ini. Susul tindak daripada convention ini sangat penting. Maksudnya melakukan proses penataran kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri, kepada semua guru-guru kaunseling supaya apa hasil resolusi convention ini mesti dapat difahamkan dalam komuniti pendidikan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan kempen advokasi yang kita laksanakan rentas kementerian ini yang mesti juga dalam konteks yang kita sebut sebagai jerayawara, dia kena jadi besar supaya seluruh maknanya rakyat dan juga komuniti pendidikan sedar ini ada isu dan ini pencerahan yang perlu berlaku. Dan yang ketiga saya fikir adalah meneruskan inisiatif dan mengukuhkan ekosistem sekolah selamat. Yang saya fikir ini antara maknanya komitmen besar kita lah peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita ni lihat apa pun Sugita sebagai ibu mesti nak selamat dulu. Betul kan? Mesti nak selamat dulu. Jadi seorang ibu yang memimpin Kementerian Pendidikan Malaysia nombor satu mesti selamat. Terima kasih YB. Okey, dan mungkin rancangan sedikit daripada YB. Perancangan KPM YB. Yang saya sebut tadilah maknanya ini akan jadi program yang diteruskan dari semasa ke semasa. Kita akan kukuhkan lagi garis panduan kita dan memberikan komitmen sepenuhnya lah pada program intervensi khususnya guru kaunseling dan sesi psikososial lah untuk membantu mangsa yang terlibat menjadi mangsa dalam baik, kita doakan berjalan lancar konvensyen kebangsaan yang mana inisiatifnya melindungi murid daripada eksploitasi seksual. Terima kasih banyak YB bersama dengan wanita hari ini. Dan semoga kita semua boleh mewujudkan persekitaran yang sihat dan selamat buat anak-anak kita dan memberikan ruang kepada mereka untuk mempercayai kita. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. YB, terima kasih. Alhamdulillah. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kami puasa bukan kami. Rakan saya puasa dan keluarga WHI puasa. Tapi kami nak berikan anda inspirasi yang mungkin anda boleh siapkan untuk berbuka puasa atau bersahur petang nanti atau bersahur. Baik, kita kenalkan Puan Nurlaili. Popiah carbonara Ya, popiah carbonara. Mungkin boleh terus kongsikan Puan Nurlaili. Katanya ringkas, mudah dan cepat. Buktikan. Dia ada beberapa bahan lah. So it depends on you guys. Nak kedepangan macam mana lah. Ini boleh gantikan kepada protein, contoh ayam. Tapi nak simple, kita boleh guna sausage sebab anak-anak suka kan. Kita letak sayur jugalah. Ada cendawan butang di situ. Yes, of carrot course. tu parut je ya? Parut je carrot tu. Baik. Dan ada cendawan. This one is parmesan cheese. Dan yang ni pula MSG cube no. Yang ni untuk stok ayam lah. Serbuk berasa. Yang ni untuk garam gula, boleh campur sekali. Dan yang ni lada hitam. Yang cornstarch. Cukup rasanya. Dan juga kita nak menyediakan dia punya ni dululah kan. Inti dia lah. Ya, inilah inti dia. Bila dah siap, dah hasil, dia akan jadi dalam bentuk macam ni. Maksudnya tak payah masak. Sama lah macam prego. Kalau
tengok starch dia punya tekstur kan lebih kurang macam Prego juga. Betul. Very baik. kental macam tu kan. Maksudnya kita harus masukkan semua ni dalam kuali ke tak perlu? Kita gunakan cooking cream dan susu. And then kita top up dengan air. Jadilah macam ni dan juga sedia untuk kita lipat. Gulung. Pasti cornstarch ataupun tepung jagung tu untuk dia jadi pekat. Betul. Untuk dia jadi pekat, kental macam ni, untuk dapat tekstur macam tu kita guna tepung jagung. Okey, baik Puan Nurlaili. Nak tunjukkan tak macam mana nak? Boleh lah. Sebab saya tengok macam comel-comel je. Okey. Comel-comel kita lipat sahaja. yang untuk small bite. Okey, tapi sebelum tu mungkin juga kita nak sambil-sambil untuk mereka nak dapat tahu juga kongsikan di mana mereka nak dapatkan IG-nya. Kita ada di projectmami.co, IG, TikTok dan Facebook semua sama. Baik. Jom kita tengok macam mana. Sebab apa tu? Tadi Puan Nurlaili nak katakan sesuatu. Sebab apa buatkan yang kecil-kecil small bites tadi? Sebab kalau kita gulung popia carbonara ni, kita gulung mix roll, bila kita goreng, perasan tak mana pergi inti tu? Dia keluar? Sebab dia dah kena gulung. Kita dah gulung dia, kita dah roll dia. Jadi yang terbaiknya adalah that's why kita nakkan tekstur yang macam ni. Bila kita buat tekstur Amboi, macam bau ni. dia. Sabar. And then kita lipat. Lipat macam tu je. Macam bantal. Macam crepe kan. Then anak-anak nak makan pun senang. Kecil kan? Sekali ngap. Betul. Dia jadi bentuk macam ni. Bentuk macam ni bila kita samalah. Bila kita bekukan, bekukan so inti tu akan kekal dekat dalam. Okey, apa yang turut menarik perhatian saya adalah sosnya. Memanglah. Memang kena sekali. Tapi saya nak tanya juga untuk yang frozen ni berapa lama boleh tahan ni, Puan Leli? Kalau dalam deep freezer, dia akan tahan selama 1 tahun lah. Normally. Tapi kalau kita... tak sampai setahun pun dah habis. Itulah nak cerita dia. Tak sampai setahun pun dah habis kan. Sos ni sos apa ni, Puan? Cheese powder. Dan kita bancuh dia untuk jadikan sos lah. Ini ikut cita rasa masing-masing lah. Kalau anak-anak mungkin gemar ni. Kalau anak-anak memang dia suka yang ni lah. Sebenarnya bukan anak-anak lah. Kalau kita pun kita anak prefer makan dengan cheese. Sebab cheese dia ada masin dia kan. Yang ni sedap je makan dengan sos biasa. Tapi dia memang good combination dengan cheese. Kita cuba nanti bila berbuka nanti. Terima kasih Puan Laili atas perkongsian. Okey, nanti awak bolehlah cuba mungkin Hajat boleh makan kan. Boleh, kita akan hantar juga kat rumah awak lah. Dan saya rasa juga Puan Nurlaili mungkinlah kan, kalau anak-anak tak suka black pepper tu boleh kita kurangkan. Boleh kurangkan, boleh remove pun tak apa sebenarnya. Sebab black pepper ni kita yang nak kan, sebab dia too creamy dan kita nak ada rasa something spicy dekat dalam tu. That's why kita letak black pepper. Baik, terima kasih Puan Nurlaili dan esok kita akan kembali untuk hikayat perkahwinan. Kita dah makan-makan, kita dah kongsikan berkenaan makanan. Esok dingin dalam rumah tangga. Mungkin boleh pujuk dengan air tangan. Mungkin. Jadi esok perkongsiannya dan anda di rumah terima kasih bersama kami. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Ingat tips-tips yang dikongsikan Dr. Ramadan. Jaga diri. Terima kasih. Selamat berpuasa. Bye. Terima kasih Puan Leli. Thank you. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Usahawati aliran masa kini.